Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sunnah bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, al-muadzin yang kita kata macam biasa memanggil kita, tapi dia bukan ucapan biasa, bukan sekadar suara dari manusia, tapi ianya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia bermula dengan Allahu Akbar. Itu panggilan bagi mengingatkan kita tentang suatu urusan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Bila azan berkumandang, maknanya solat hendak didirikan. Sebab itu doanya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Sebagaimana Islam ini bukan milik satu bangsa. Kita tak boleh kata Islam milik orang Melayu, agama lain milik kaum sekian, agama ni kaum ni punya. Begitulah azan. Azan bukan milik orang Melayu, tapi azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, zat yang memiliki seruan yang sempurna ini. And who's that? None other than Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Nabi, yang kemudiannya dalam doa tadi, selepas Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, azan dikumandangkan untuk memberitahu waktu salat sudah tiba. Dan sebab itu Nabi sebut tadi, perkara pertama, urusan pertama yang akan dikira, dihitung pada hari kiamat adalah as-salat. Jadi mudah-mudahan kita, bila kita diingatkan, macam mana sibuk sekalipun, setinggi mana pun tanggungjawab kita, maka datanglah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu urusan yang dalam istilahnya, dalam ilmu fiqh disebutkan amrun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, iaitu ibadah yang bermula dengan takbir, dengan Allahu Akbar, dan berakhir dengan taslim, dengan salam. Dan lagi khusus untuk waktu subuh, macam biasa kita diingatkan as-salatu khairum minan naum. Mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kalau yang sewaktu dan disebut itu, dan Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengan, mudah-mudahan bagaimana kita selesai mendirikan solat subuh ini, begitulah kita doakan saudara-saudari kita muslimin muslimat, baik yang di sekeliling kita maupun yang jauh daripada kita, berjaya melaksanakan as-salatu khairum minan naum ini. Kerana dalam Matan Arba'in, hadis 40 yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-38, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, itu pesanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kata Allah dalam hadis ini tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Kita perlu, kita berhajat pada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. And beside the human being, buah hati kita, pasangan hidup kita, anak, pinak, zuriat, keturunan kita yang kita cintai, yang kita sayangi, kita amat berhajat pada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Kerana itu Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Ada, kata Allah, satu benda yang mana seseorang hamba itu dia taqarrub, dia mendekatkan diriku dengannya, yang lebih aku cintai daripada apabila dia berjaya melaksanakan apa yang aku fardukan, aku wajibkan. Maknanya apabila kita selesai, kita ucap alhamdulillah, selesai dah aku mengerjakan solat, alhamdulillah selesai dah aku membaca Al-Quran, alhamdulillah selesai dah aku mengerjakan ibadah haji, alhamdulillah selesai dah aku mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Itu contoh-contoh yang mana kita selesai. Alhamdulillah, cukup nisab haul untuk hartaku dan aku keluarkan zakat pada. Kita ucap alhamdulillah. Kenapa? Kerana selesai saja. Once we finish, selesai kita mengerjakan satu-satu kefarduan, kewajipan, maka kita dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ada tolak banding. Yang mana kasih sayang Allah ini apabila kita selesai, berdasarkan hadis kursi ini, apabila kita selesai mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dia tidak boleh disamakan dengan perkara yang sunat. Perkara yang sunat itu yang kedua, sehingga datang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kedua, pada peringkat yang kedua itu tadi, apabila kita mengerjakan yang disebut dalam hadis qudsi ini juga sambungannya nawafil, iaitu perkara-perkara yang sunat, yang kalau difikirkan tak payah buat pun tak apa, itu bahasa kita senangnya, kan? Tak payah puasa sunat pun tak apa, kerana dia sunat. Tak payah wirid panjang-panjang pun tak apa, dia sunat. Tak payah baca Al-Quran, kenapa gunakan tak payah? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi directly talk about love from Him, from the Almighty Allah Subhanahu wa ta'ala to all of us as sebagai hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan kita doakan seperti biasa dengan keberkatan seruan azan, kita seluruh umat Islam berjaya melaksanakan kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mudah-mudahan tak ada siapa-siapa di kalangan umat Islam ni dapat murka Allah, sebaliknya dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kejayaan mengerjakan kefarduan tadi. Seterusnya Tuan Imam, yang saya masbuk tadi, tapi sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Fil, yang merupakan salah satu daripada mu'jizat, tanda kemu'jizatan Al-Quranul Karim, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja pada burung yang disebut wa arsala alaihim tayran ababi, Allah sebut burung, dan Allah Subhanahu wa ta'ala namakan sebagai ababi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan peristiwa yang ditonton oleh musyrikin Makkah pada ketika itu, kemusnahan tentera Abraha, tentera bergajah, adalah dengan wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim bihijaratin, itu kemusnahan tadi dengan bihijaratin min sijil. Jadi mudah-mudahan bukan saja pada waktu Al-Quran atau ayat ini diturunkan 1400 tahun yang silam, tapi sepanjang masa bila manusia mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka datanglah kegerunan pada hati-hati manusia. Mudah-mudahan semakin ramai yang insaf dan semakin kurang yang berani untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa pada pagi yang ke-29 dalam bulan Zulhijjah tahun 1434 Hijriah, iaitu sehari lagi Zulhijjah akan berakhir. Pak Imam kita pun dah pulang, jadi kita doakan macam yang kita biasa sebutkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Inilah ucapan Nabi dan para sahabat
apabila khususnya mereka menyambut kedatangan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Begitu juga macam kita lah disebutkan taqabbalallahu minna wa minkum. Setiap kali kita selesai mengerjakan ibadah, kita berharap dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, Allah menerima amal ibadah yang kita laksanakan itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat melakukan ibadah tadi. Dan seperti itulah kita berharap, berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taqabbalallah, terimalah ya Allah, semoga Allah menerima daripada kita semua. Jadi mudah-mudahan kita doakan saudara-saudari kita muslimin muslimat yang sudah pun pulang, akan pulang mengerja daripada tanah suci, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini biasa kita baca, tapi untuk dapat perkataan disebutkan lagi, iaitulah man hajja falam yafsuq walam yarfus raja'a ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang selesai mengerjakan ibadah haji, kata Nabi, dan semasa haji itu tadi dia tidak melakukan perkara fasik, dan dia juga tidak mengeluarkan kata kesat, dia bersabar menahan lidahnya daripada mengeluarkan kata-kata keji. Lalu kata Nabi, raja'a, dia pulang, kayaumin waladathu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi mudah-mudahan begitulah keadaan saudara-saudari kita muslimin muslimat yang telah pun berjaya selesai bertahallul dan pulang semula ke pangkuan keluarga dalam keadaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Jadi sementara menunggu kehadiran ma'al hijrah, kita teruskan agenda perbincangan, sembang-sembang kita menerusi mukjizat Al-Quranul Karim dalam menerangkan fakta ilmiah tentang kehidupan, tentang alam semesta, tentang apa yang diperlukan oleh insan dari segi informasi, maklumat dan ilmu pengetahuan. Baik, kali ini kita lihat tajuk yang mungkin ringkas saja perbincangannya. Kalau pada pertemuan lalu kita bincangkan tentang mukjizat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang susu ibu dan hubungan di antara anak susuan dengan ibunya, begitu juga dengan keluarga yang berkaitan dengan ibu susuan tadi, serta hukum hakam berkenaan dengannya, juga sebagaimana yang disebutkan melalui Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara yang begitu penting, iaitu berkenaan dengan penyusuan ini tadi. Kali ini kita lihat tajuk ini, iaitu mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui surah An-Naml bagaimana proses atau datangnya milk, susu. Kalau kita tengok tajuknya milk from among chyme, CHYME, chyme and blood, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang proses ini yang hanya diketahui iaitu pada abad yang ke-20, sedangkan Al-Quranul Karim yang diturunkan pada abad ke-7 Masihi telah pun menjelaskan perkara ini. Dan para mufassirin ada yang berbeza pandangan berkenaan dengannya. Nanti kita lihat insya-Allah. Sebelum itu kita lihat sebelum daripada ayat berkenaan tentang susu ini, pada ayat yang ke-65 dari surah An-Naml, dari surah An-Nahl, iaitu surah yang sama yang menerangkan tentang proses atau terjadinya madu, itu madu lebah. Baik, pada ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un.
Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari', the present continuous tense, yang menerangkan tentang the function of ears, pendengaran. Apa kata Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala juga, maknanya kalau Kristian atau kalau sesiapa juga yang berpegang kepada akidah Trinity atau apa-apa juga, pegangan yang tak betul tu tadi, dia nak guna kalimah Allah. Dan let's listen to this. Apa dia? Wallahu anzala, dan Allah, dia tak ada, dia bukan son of God, dia bukan Mary, bukan, tapi Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, anzala minas sama'i ma'an, maknanya tak ada zat yang lain, tak ada Tuhan yang lain yang menurunkan air dari langit, iaitu hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah jugalah yang maknanya bukan hujan tadi yang menyuburkan tanah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyuburkan tanah. Sebab itu disebut sini fa ahya, Allah yang menghidupkan. Bukan benda tu macam kita minum air. Of course lah, tu minum air hilang dahaga, tapi yang mentakdirkan hilangnya dahaga itu tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya mungkin Allah nak tunjuk pada kita tengok keadaan di mana Allah uji certain people yang dia dahaga yang teramat sangat, minum tak cukup. Bukan nak memburukkan sesiapa, tapi keadaan ini berlaku. Jadi orang yang tengok ni, Masya Allah, yang menghilangkan dahaga tu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, not the water itself. Water ni yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ni sebagai medium untuk menunjukkan pada kita Allah yang maha berkuasa. Begitu juga, sebab itu doa kita, bila lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana, segala puji bagi Allah yang memberi makan, yang mengenyangkan. Yang memberi makan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan makanan itu tadi itself yang mengenyangkan kita, tapi Allah juga. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un, kata Allah. Sungguhnya yang demikian itu dengan proses turunnya hujan, air yang menyuburkan tanah, jadi adalah merupakan tanda bagi kaum yang mendengar. So listen. Listen to apa yang Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan pada kita. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mengkhususkan pembicaraan tentang milk ini tadi, iaitu pada ayat yang seterusnya, ayat 66 dari surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya inna lakum, jadi susu ni untuk kalian. Walaupun Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk para wanita ditinggikan martabatnya sebagai kaum ibu, mereka itu mengandung, mereka itu menyusukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang kelebihan ibu berbanding dengan bapa dari segi kasih sayang yang hadis yang masyhur itu tadi. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kalau untuk manusia bahawa wanita ni tadi, hanya wanita lah yang capable untuk menyusukan anak, bukan lelaki, bukan bapa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu di sini innalakum, untuk kalian. Walaupun kita tahu susu lembu itu asalnya untuk lembu menyusukan anak-anak lembu atau kambing, unta, kuda, kerbau. Tapi kata Allah wa innalakum, untuk kalian fil an'am, pada binatang-binatang ternakan itu ada la'ibrah, sesungguhnya ada pengajaran. Lesson for you, ada pengajaran di situ. Apa pengajarannya?
nusqikum mimma fi butunihi. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tengok perkataan nusqi ni asal dia tuang, saqa. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam bab dalam bab air Zamzam, aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram, dalam ayat dia siqayah. Asal maksud siqayah ni iaitu menuangkan air, ambil air tuang. Siqayatul hajj iaitu kemuliaan orang Quraisy ni, kerana ada Kaabah dan di situ ada sumber mata air Zamzam, iaitu air atau air mineral terbaik di dunia yang tidak boleh ditandingi dengan mana-mana air, dengan tidak menafikan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sumber-sumber air yang lain. Tapi when we talk about the best one, that is Zamzam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan aj'altum siqayatal hajj, kemuliaan Quraisy ni apabila mereka mengendalikan urusan haji. Jadi perkataan yang digunakan ialah siqayah, menuangkan. Dan dalam ayat ini yang berkenaan dengan milk ini tadi, susu ini tadi, pada ayat surah An-Nahl ayat 66, Allah sebut nusqikum. Kalau tengok terjemahan bahasanya, literalnya, nusqikum, kami tuangkan untuk kalian. Maknanya jadinya susu tadi yang diminum tadi dan produk-produk tenusu tadi, kata Allah nusqikum, kami tuangkan. Kalau tengok translation ni dia we give you to drink mimma fi butuni, daripada apa yang ada dalam butun ni, butun iaitu dalam perut-perut binatang ternakan itu tadi. Dibuat kajian, ada kajian menyebutkan bahawa perut unta ada 3 bahagian, perut lembu ada 4, kambing disebutkan dalam lafaz plural di sini, lafaz jamak butun ni. Dia tak sebut batnun, satu perut je, tapi ada bahagian-bahagian dia. Min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kalau ikut terjemahan dia, min dari, baini di antara, iaitu from between, disebutkan begitu, atau from among. Saim tadilah farasin, iaitu dia bukan najis, iaitu apa yang dimakan, macam rumput digest, dikunyah, kemudian masuk dalam perut, digested. Yang itu disebut sebagai farasin. Wadamin, dan begitu juga darah. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Laban iaitu pure milk. Perkataan laban ni disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Satu, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang nikmat di syurga. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kan susu, susu kalau lepas diperah, kalau dibiarkan begitu saja maka dia akan berubah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu manusia, nak bagi tahu insan, bukan hanya nak bagi tahu masyarakat Arab jahiliah yang majoritinya hidup secara nomad, biasa memerah susu kambing, susu unta, deal with that. Tapi untuk memberikan pengajaran pada seluruh umat manusia pada setiap zaman, nak bagi tahu tentang nikmat di syurga ni, sungai susu yang lam yataghayyar ta'mu, yang tidak akan berubah rasa dia tak akan jadi masam, dia tak akan rosak susu itu dia. Itu sungai susu yang sentiasa mengalir. Dan sebab itu takdirnya bila Nabi SAW disuguhkan, diberikan minuman oleh Jibril masa peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, apa yang dipilih oleh Nabi SAW? Nabi memilih susu. Yang mana kata Jibril, sungguhnya engkau telah memilih apa? Fitrah. Baik. Jadi dia sebut di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan from between, atau from among. Tadi di antara yang disebut faras tadi, iaitu sign, atau saya tengok terjemahan English tu disebut exertion gitu, EXCER,
exertions yang membawa maksud saim. Daripada kedua-duanya ini tadi, susu yang pure milk, yang sa'igan, khalisan sa'igan, yang palatable to those who drink it. Dia sebut begitu, iaitu yang boleh diminum. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang boleh diminum? Susu memanglah boleh diminum, kan? Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kita bahawa ada proses di situ. Macam kalau kita kata kita dirikan kilang, ada bahagian-bahagian dia yang saya pun I cannot explain it, because saya bukan arif dalam bidang itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan bahawa butun, iaitu perut binatang ternakan ini seumpama kilang yang memproses sehingga bila diperah susu itu tadi, khalisan sa'igan lisyaribi, bagaimana dia boleh jadi putih, bagaimana dia ada protein di situ, ada lemak, dan dia sa'igan lisyaribi, yang mudah untuk dijadikan minuman, tak payah tapis lagi, tak payah beli milk filter. Kalau kita ada water filter, kita tak payah ada milk filter, kerana once diperah tadi, susu tadi terus boleh diminum. Baik, sebelum kita tengok fakta-fakta ilmiah, fakta saintifik berkenaan dengannya, kita lihat pandangan para mufassirin berkenaan dengan ayat ini tadi. Kerana di zaman tafsir ini ditulis oleh al-a'immatul mufassirin, imam-imam mufassirin, ahli-ahli tafsir, Imam Ibn Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baydawi dan lain-lainnya, kajian menyeluruh tentang fakta ilmiah berkenaan dengan susu, bagaimana proses ini dibuat, belum lagi dijalankan. Sudah ada usaha tapi belum ada satu fakta yang tuntas yang boleh dijadikan sebagai reference, sebagai rujukan. Jadi para mufassirin dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membuat penafsiran dari segi bahasanya sahaja. Baik, sebelum itu kita lihat perkataan al-faras dalam ayat ini tadi. Faratha huwa ma fil kirsh, iaitu apa yang ada dalam kirsh, iaitu perut lah. Perut, kalau kita buat korban tu, kita belah perut tu, perut lembu, itu kirsh dipanggil. Jadi kiaskanlah pada kambing, unta, dan lain lagi. Wa qila huwa sarjin ma dama fil kursh, dan adalah dia dinamakan faras atau sarjin selagi mana dia duduk dalam kursh itu tadi, dia tidak pergi kepada usus sehingga dia menjadi najis, itu dipanggil faras. Baik, aqwalul mufassirin, pandangan atau pendapat para mufassirin. Ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'na al-ayatil karimah بسبب اختلافهم في فهم مدلولات بعض الألفاظ فتصور البعض أن عبارة من بين جاءت للتبعيد. Maksudnya di sini para mufassirin, ahli-ahli tafsir tadi berbeza pandangan berdasarkan kepada their understanding berkenaan dengan ayat ini. Itu bukan kata pandangan mereka salah. Siapa kita nak kata pandangan mereka salah? Mereka lebih dahulu dan mereka membuat kajian yang melebihi berkali-kali ganda, berganda-ganda kajian yang mereka lakukan berbanding dengan kita. Cuma di sini ada mereka sendiri berselisih, berbeza pandangan. Fatasawwara al-ba'du, sebahagian daripada mereka, bahawa maksud perkataan tadi kita sebut min baini tadi, from among, from between atau from among, membawa maksud litab'id, iaitu sebahagian. Maknanya dalam their understanding, kalau macam tu susu tadi adalah from among tadi, maknanya sebahagian daripada faras tadi, iaitu saim tadi, and blood, so between it susu. Begitu.
ay min ba'dil farasi atau min ba'did dam, iaitu sama ada dia sebahagian daripada faras tadi, saim tadi, or a part of blood. Bainama ra'a akharuna annaha makaniyatun ay min makanin bainad dami wal faras. Sementara pandangan para mufassirin yang lain pula, mereka berpendapat, kenapa? Kerana para mufassirin ni memanglah ada ibadah korban dan sebagainya, tapi dia belum ada kajian, belum ada mikroskop, belum ada kajian berkenaan tentang bahagian-bahagian dalam digestion system itu tadi yang boleh menerangkan penafsiran tentang ayat ini dari segi saintifiknya. Baik. Jadi pandangan lain pula menyatakan, apa tadi dia kata, annaha makaniyatun ay min makanin bainad dami wal faras, iaitu satu makan ni tempat. Dia ada tempat khas, dia kata, di antara saim tadi, and between saim and blood tadi ada tempat khas. Itu maksud dia. Wa najmalu fima ya'ti hasilatu ma qalahu al-mufassiruna rahimahullah. Dan kita ringkaskan di sini beberapa pandangan para mufassirin untuk sebagai renungan, sebagai perbandingan daripada fakta-fakta ilmiah yang telah pun kita ketahui berdasarkan kajian. Baik, waradat riwayatun dha'ifah an Ibn Abbas. Ada satu riwayat yang dhaif. Riwayat ini dia status dia dhaif, dia lemah. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, dia tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafaduha, jadi kesimpulan daripada riwayat Ibn Abbas ni menyatakan anna dabbata ta'kulul ulf fa idza istaqarra fi karshiha tahanathu fa kana asfalahu farasan wa awsatuhu labanan wa a'lahu daman. So bila disebutkan riwayat yang dhaif di sini, dia tak kata ini riwayat palsu, tapi jalan periwayatan dia itu lemah. Macam bila kita bercakap tentang hadis dhaif, dia belum tentu palsu, tapi kerana jalan periwayatan dia itu diriwayatkan oleh orang-orang yang ada problem dari segi periwayatan, maka status dia dhaif. Begitu. Kalau yang memang betul-betul dusta palsu tu, itu palsulah. Jadi dalam riwayat ini menyatakan kesimpulan daripada pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas adalah seorang sahabat yang arif tentang penafsiran. Cuma dalam ayat ini dia menyebutkan begini, sesungguhnya binatang itu tadi, bila dia memakan makanan dia, rumput tadi, fa idza istaqarra fi kirsha, apabila dah masuk dalam bahagian perut dia, tahanathu, maka perut tadilah yang akan menghancurkan, memproseskan. So tadi fakana asfaluhu, which is true in the first place. Fakana asfaluhu, tapi yang disimpulkan oleh riwayat yang dikatakan datang daripada Al-Imam Ibn Abbas ni, dia kata yang bawah tu, dia kata bila dah di digest tadi, rumput tadi, yang bahagian bawah tu adalah disebut faras, saim. Wa awsatuhu labanan, dan tengah tu dia kata susu. Wa a'lahu daman, dan bahagian yang atas tu adalah blood, dia kata. So dia kata in between tu dengan tengah tu adalah susu tu tadi. Dia kata begitu. Wa qad awrada hadzal hadits katsirun minal mufassirin. Para mufassirin ramai yang meriwayatkan hadis seperti ini. Dia bukan daripada Nabi, tapi pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Minhum, sebahagian daripada mereka, iaitu Al-Imam Al-Baydawi, Al-Qurtubi, Abu Su'ud, Al-Shawkani, Ibn Al-Jawzi dalam tafsirnya Zadul Masir, dan Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dan yang lain-lain daripada mereka juga meriwayatkan daripada sumber yang sama, iaitu pendapat pandangan Al-Imam Ibn Abbas berkenaan dengan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala from among tadi. Wa qad 'allaqa ba'du ha'ula'i al-mufassirin 'ala al-qawl al-mansub li Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi semuanya menggantungkan their understanding
atau pendapat mereka daripada apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tadi. Ba'da an lahadhu annahu yukhalifu al-waqi' al-mashhud. Selepas mereka membuat penelitian pada masa tersebut. Itu kita sebutkan faktanya, penafsiran ini datang sebelum daripada peralatan canggih, mikroskop dan lain-lain sebagainya, proses pembedahan, kajian tentang itu dijalankan. Faqala kullun min Abu Su'ud wal Baydawi wal Alusi anna al-labana wad dama la yatakawwanani fil kirsh. Dalam pandangan yang lain, Abu Su'ud, Al-Baydawi dan Alusi, dia membuat selepas satu masa dia membuat pandangan yang lain. Dia kata sebenarnya susu ni dia tidak diproses dalam yang kurs tadi, iaitu dalam perut tadi. Dia tidak perlu diproses di situ, dia kata. Tapi diproses dalam bahagian yang lain. Dia cuma boleh sebut begitu, dia tak boleh sebut spesifik bahagian-bahagian itu tadi. Baik, fa fi ruhul ma'ani al-Imam al-Alusi yaqulu al-Alusi wa ta'aqqaba dhalika ay qawlu Ibn Abbas ar-Razi bi qawlihi wa liqa'il an yaqula al-laban wad-dam la yatawalladani fil kursh. Jadi al-Imam yang lain iaitu al-Imam al-Alusi dan begitu juga al-Imam ar-Razi dalam tafsirnya memilih pandangan yang menyatakan susu tadi dia bukan form dalam perut tadi, sebab perut tu hanya untuk saim tadi, dia tidak diproses di situ. Fa innal hayawanat tuzbahu daiman wa la yara fi karshiha syai'un min dhalik. Dalil dia atau hujah dia kata kalau kita sembelih binatang kemudian kita belah binatang tadi, kita tengok perut dia tak ada susu pun situ. Wa innama dia ada kantong dia. Kalau lembu betina atau kambing betina, dia ada kantong susu dia. Kalau begitu, dia kata tidaklah ayat ini memaksudkan bahawa laban tadi, pure milk tadi, diproses daripada dalam kurs tadi, dalam perut tadi. Walau kana tuladu ma dzakara fihi lawajaba an yushahida fi ba'd al-ahwal wa syai'u alladhi dallat al-musyahadatu ala fasadihi lam yajuz al-masiru ilaih. Jadi pandangan dia, hujah dia kata kalau macam tu pandangan ini adalah pandangan yang tak boleh diterima kerana dia berlawanan dengan apa yang kita lihat. Baik, dzakara ba'd al-mufassirin anna al-farsa huwa masdarud dam wal laban ay yakhruju ad-dama min al-fars wa yakhruju al-labana min al-faras kadzalik. Ada pandangan lain pula. Ini kita sebutkan pandangan para mufassirin so that in case lah katakan ada orang counter al-Quran, maka kita lah the lawyers yang akan explain this. Kalau dia kata this is the mufassirin among the Muslim scholars said this, maka kita as lawyers of Islam akan explain, akan menerangkan dengan baik. Jadi para mufassirin yang lain berpendapat bahawa al-faras tadi, the saim tadi adalah masdar atau punca datangnya darah dan susu itu tadi, iaitu keluar darah dari faras, dari saim tadi, dan keluar susu juga daripada situ. Baik, in sahha fal muradu anna awsatuhu yakunu maddatul laban wa a'lahu maddat dam li'annahuma la yatakawwanani fil karsh wa qala bihi asy-Syaukani. Ini pandangan yang diterima atau dijelaskan, disebutkan oleh al-Imam asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Kita jangan condemn kerana mufassirin ini mereka mendapat hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan iza ijtahadal hakim, iaitu pemerintah apabila dia berijtihad. Sebab itu untuk menjadi pemerintah ni tadi kan, ini bukan cakap pasal politik tapi cakap tentang urusan agama.
cakap tentang ijtihad. Sebaik-baik pemerintah itu ialah apabila mereka mampu berijtihad, iaitu yang memiliki ciri al-qawiyul amin. Dia kuat dari segi pengetahuannya, kuat dari segi fizikalnya, walaupun itu bukan syarat. Tak semestinya orang yang duduk di kerusi roda dia tak boleh jadi pemimpin tertinggi, tidak. Perkataan qawi itu tadi dia merujuk kepada kekuatan akal fikirannya dalam menentukan suatu perkara. Dan amin, dia mesti amanah, itu mesti jujur, itu of course, no doubt. Sampai Nabi sebutkan idza ijtahada al-hakim, bila seorang hakim itu berijtihad, apabila tidak ada keputusan yang boleh diambil daripada Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, pandangan para ulama terdahulu, maka bila dia membuat satu keputusan, and of course satu keputusan itu adalah keputusan yang menggunakan kebijaksanaan, bukan sesuatu yang boleh dipersendakan. Kenapa gula naik? Sebab ada ramai orang kencing manis. That is, something. Kalau itulah keputusan, masya-Allah, so sad to hear that, kan? Dia bila kata decision ni, keputusan ni sesuatu yang you cannot, sesuatu yang bukan boleh dipersendakan. Dia begitu senangnya. Jadi mereka ini nak sebutkan para mufassirin ni, apabila mereka tidak mendapat suatu pendapat yang tuntas, maka mereka akan sujud kepada Allah, mendirikan istikharah, solat istikharah. Solat istikharah ni sebagai macam mana kita tengok kehidupan para ulama salafus salih. Solat istikharah ni macam working table to them. Bila mereka nak dapatkan suatu keputusan, nak menulis, nak menerangkan, mereka akan sujud pada Allah, minta ampun pada Allah, dan mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala atas salah benarnya sesuatu yang mereka putuskan. Begitu. Baik. Wa dzakara katsirun minal mufassirin ma yattafiqu ma'a ma jaa bihi al-ilmul hadis. Sebahagian daripada para mufassirin pula berpandangan apa yang hampir menyamai penemuan ilmiah moden, min anna mukawwanatil laban tastakhlisu min al-farasi thumma tastakhlasu min ad-dam. Pandangan ini, iaitu pandangan para mufassirin, sebahagian mufassirin menyatakan bahawa mukawwanatul laban, iaitu proses terjadinya laban, susu yang pure milk ini tadi, tastakhlasu, dia hasil daripada proses saringan daripada bahan ni tadi, saim ni tadi, dan kemudian tustakhlasu, iaitu diproses pula daripada darah sehingga terjadinya susu itu tadi. Wa mimman qala dzalika, juga yang berpendapat di sini adalah imam-imam yang sama tadi, yang mana bila mereka buat kajian semula, masa demi masa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pandangan lain untuk mereka yang menyamai. Sebab itu kita kata bila ada orang counter satu-satu perkara tentang Islam ni tadi, so that we know, sebenarnya ini apa yang disebutkan before, tapi kemudiannya bila revise semula, maka ini pandangannya. Baik. وهكذا نلاحظ اختلاف المفسرين في هذه المسألة بسبب عدم توافر المعرفة العلمية في زمانهم. Dan begitulah kata pengarang di sini Syekh Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani, dia kata kita dapatkan perbezaan pandangan para mufassirin berkenaan dengan ayat yang menerangkan tentang proses terjadinya susu. So that people bila dia minum susu, bila dia beli produk tenusu ni tadi, they must be in the know bahawa semua ini terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Not just we consume it, kita bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita sebagai orang yang memiliki akidah, kefahaman, the understanding that susu ini tadi adalah suatu produk yang Allah Subhanahu wa taala proses dalam digestion system,
yang ada pada binatang-binatang ternakan, yang kemudiannya kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, bagi kalian apa yang ada pada binatang ternakan itu ada lesson for you, so that you know Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik. Jadi kita lihat pandangan para mufassirin ini berbeza. Kenapa? Kerana adamu tawafuril ma'rifah, belum ada imkaniyah, kemampuan dari segi peralatan canggih dengan teknologi sebagaimana yang ada sekarang. Sebab itu mereka berbeza pandangan, sehingga ada pandangan-pandangan para mufassirin ini tadi yang dia tidak tally dengan hasil kajian ilmiah. Artinya bukan Al-Quran itu dah, ayat Al-Quran tadi yang tak tally, tidak, tapi pandangan sebahagian mufassirin. Wa ma'a dhalika faqad hadallahu ta'ala ba'd al-mufassirin ila al-fahm as-sahih li ma'na min baini. Tapi dia kata from time to time, dalam masa yang sama, para mufassirin ini mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pandangan mereka akhirnya menyamai, walaupun tidak ada teknologi pada waktu itu, peralatan canggih, tapi mereka mampu menerangkan sesuatu yang menyamai apa yang ditemui dalam kajian moden. Wa annaha ta'ni min ba'dil farathi thumma min ba'did dam 'ala ar-raghmi min 'adami ma'rifatihim lil kayfiyah. Walaupun mereka tak boleh nak terangkan proses itu tadi, tapi mereka ada understanding bahawa dia bukan mix, tapi dia adalah proses daripada sign, blood, dan kemudian pada saluran-saluran yang tertentu sehingga masuk ke dalam kantung yang tersebut. Istilah mudahnya kantung susu, sehingga terjadinya apa yang disebut sebagai labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Baik. Kemudian kita lihat inna lafza khalisan fil ayati dalilun akhar ala anna mawadil laban tukhlasu min bainid dam, bahawa perkataan khalisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, ayatnya again kok mungkin kita lupa, dalam surah An-Nahl ayat 66, mana Allah sebut labanan khalisan, daripada sign and blood tadi keluar labanan khalisan. Khalisan maknanya yang pure. Sebab itu suratul Ikhlas kita kena pure dalam akidah kita, only to Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam ibadah kita yang disebut sebagai riya, itu adalah syirkul khafi, iaitu syirik yang kecil tak nampak, artinya sudah hilang keikhlasan. Kenapa? Ada unsur syirik dalam niat kita itu tadi. Dengan mungkin bisikan iblis dan syaitan, kita jadi tergelincir from pure to Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Ada niat, ada intention yang lain yang berkenaan dengan makhluk, wal'iyadhu billah. Baik. Jadi khalisan fil ayati dalilun akhar adalah merupakan dalil lain, hujah lain bahawa mawad al-laban, vitamins dia tukhlasu min bainid dam, di antara, iaitu proses yang dilalui tadi from sign and blood, ba'da an khallasat min al-farj, iaitu selepas daripada sign dia pergi kepada blood. Waqad almaha ila hadzal ma'na at-Tabari, al-Imam at-Tabari mengambil pandangan ini tadi, khallasa min mukhalatatid dam wal farj falam yakhtalita bihi. Jadi kata al-Imam at-Tabari, dia kata dia purify daripada kalau kita tengok, kalau kita manusia pandai buat water filters dan sebagainya, dia dapat air yang filtered water tu tadi, yang pure tadi, yang menghindarkan unsur-unsur yang tidak diperlukan. Maka begitulah susu itu tadi, yang walaupun dia melalui proses yang kita katakan ada sign tadi, dianggap sebagai kotoran. Dia bukan kotoran, tapi dia merupakan sumber makanan kepada binatang ternakan tadi. Tapi proses dia itu
sehingga bertukar menjadi susu itu tadi. Baik. Illa anna al-mufassirin rahimahullah lam yushiru ila hadha al-ma'na al-zahir wa innama ikhtasaru ala al-qawli bi anna khalisan ta'ni anna al-laban. Para mufassirin dia tidak menerangkan sebagaimana penjelasan macam yang kita baca dalam the history bagaimana the blood circulation dikaji, peralatan tentangnya, kemudian the history of learning of the function of the organs of the digestive system, itu tidak diterangkan oleh para mufassirin, ahli-ahli tafsir. But again, dengan tidak mengurangkan sedikit pun our respect to them, penghormatan pada mereka, kerana mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berstatus mufassirin. Kita bukan mufassirin, we're not. Bahkan kita ambil lesson daripada penafsiran yang dibuat oleh para mufassirin, daripada Imam Ibn Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baydawi, Al-Alusi, dan lain-lain lagi. Cuma mereka membuat satu kesimpulan dan mereka tidak explain in detail, begitu. Wa innama ikhtasaru ala al-qawli bi anna khalisan ta'ni anna al-labana la yastashabu lawn ad-dam wala raihat al-fars. Jadi kata Imam Al-Baydawi dan Al-Baghawi misalnya, mereka kata kalau kita tengok susu yang diperah tadi, dia tidak berbau saim tadi, berbau rumput yang telah dimakan dan telah didigest, kan? Sebab bila sebut digestion, dia ada amylase, dia ada enzim dia yang mana menukar bau asal makanan binatang itu tadi pada bau yang lain. Tapi dia kata ambil susu ni, kita tengok dia bukan ada bau bau ni tadilah, bau saim tadi, tapi dia memang pure, dia kata. Dan begitu juga dia tak ada warna darah. Kalau warna darah tu merah, tak tahu betul ke tak legenda Mahsuri tu darah putih. Itu kena kajilah, kan. Sejarawan kena give the evidence lah. Kalau betul lah darah Mahsuri tu putih, then you give apa catatan dia dan sebagainya. If not, kan, itu bukan condemn kerja-kerja sejarawan, tidak, no. Tapi we talk about the fact, the true fact. Begitu. Jadi balik kepada susu yang tadi, tak ada pun warna merah darah pada susu itu tadi. Sebab itulah dia mengambil the understanding bahawa dimaksudkan khalisan tadi iaitu menukar daripada warna makanan rumput tu tadi, dan begitu juga warna darah, tukar khalis pure menjadi warna putih susu itu tadi. أو خالصا عن شائبة ما في الدم والفرس من الأوصاف كما قال أبو السعود وصاحبها تفسير الجلالين. Dan begitu juga dalam tafsir Al-Jalalain, dia sebutkan dia tak ada tak ada unsur-unsur kotoran yang terdapat pada rumput, dan juga apa yang ada pada darah itu dia lain, dia kata. Jadi sebab dia tak boleh terangkan waktu itu vitamin apa yang terdapat pada susu ini tadi. Baik, seterusnya kita lihat wajhul i'jaz. Apa maksud wajhul i'jaz? Apa mukjizat daripada ayat Al-Quran, iaitu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam juga yang lain-lain bila we talk about bila mana Allah menerangkan tentang alam semesta, tentang the barriers between two seas. Apa mukjizatnya di situ? Ma kana ahadun ya'lamu qabla iktishafi ajhizati tashrih. Maknanya tak ada siapa-siapa tahu sebelum daripada adanya peralatan yang canggih yang boleh menerangkan tentang proses ni tadi, yang boleh menerangkan tentang vitamin yang terdapat pada segelas susu, lemak dia, walaupun kita ada fakta lah di sini, iaitu faktanya pada susu itu tadi dia ada apa? Dia ada 86.6 water, 4.4 lemak, laktos ada 4.6, ni apa?
casein 2.7, kemudian whey protein 0.6, ni NPN 0.1, minerals 0.7, salt 0.17, vitamin and enzymes 0.13. Itu berdasarkan kajian. Sebab itu kita sebut tadi, para mufassirin dia tak terangkan berapa jumlah water, fat, lactose. Itu didapatkan hasil penelitian, hasil kajian ilmiah. Nama para mufassirin ini dia membuat satu kesimpulan daripada perkataan khalisan, pure itu tadi. Baik, wajhul i'jaz, apa mukjizat daripada ayat Al-Quran dan perbincangan ni tadi, sebagai kesimpulan. Jadi dia kata sebelum ada peralatan yang canggih, sebelum dapat dijelaskan tentang fakta-fakta tadi, water ada berapa persen apa semua, tak ada siapa-siapa tahu. Fil qarnainil madiyani, khususnya pada kurun-kurun yang awal. Rahsia asraru ma yajri fil jihazil hadmi, rahsia atau apa sebenarnya yang berlaku pada digestion system yang terdapat pada binatang ternakan itu tadi, sehingga terjadinya, sehingga adanya produk ni tadi, iaitu labanan khalisan, pure milk ini tadi. Fil jihazil hadmi 'inda al-hayawan wal insan, sama bagaimana macam mana tidak diketahui digestion system yang ada pada manusia, begitulah yang ada pada haiwan. Wa wadhaifu dhalikal jihaz, dan peranan atau tugas bahagian-bahagian pemprosesan yang ada pada tubuh manusia dan haiwan ini tadi. Wa alaqatuhu bid-dawrati ad-damawiyah wa marahil takawun al-laban fi butun al-an'am, dan begitu juga hubungan di antara setiap bahagian atau anggota atau organ pemprosesan itu tadi, digestion system itu tadi, sehingga terjadinya apa tadi, laban, susu pada perut binatang ternakan itu tadi. Falamma takamalat sina'atul ajhizati wat tajarub al-ilmiyyah 'abra qurun 'arafa al-insanu anna mukawwanat al-laban tastakhlasu ba'da hadmi at-ta'am. Apabila zaman berlalu, masa berlalu, maka didatangkan atau teknologi sudah ada, penemuan sudah diperolehi, maka manusia mulai mengetahui bahawa sesungguhnya pure milk itu tadi adalah hasil saringan, adalah hasil pemprosesan daripada digestion system min bainil farasi, iaitu bermula prosesnya daripada saim ni tadi, kemudian tajri ma'a majrad dam, dan unsur-unsur untuk membentuk susu itu tadi masuk, macam juga vitamin, minerals pada tubuh badan kita, dia diambil daripada makanan yang kita ambil. Itu yang orang sebut tentang organic food dan sebagainya, easy to untuk mineral tadi masuk pada pembuluh darah dan lain-lain lagi. Baik, wa tajri ma'a majrad dam la tasilu ila al-ghudad al-labaniyah fi duru'il unas. Baru diterangkan di sini. Memanglah dari segi zahirnya, kambing betina, lembu betina, yang jantan tak adalah susu dia. Baik. Bistikhlasi mukawwanatil laban min bainid dam duna an yabqa ay atharin fil laban min al-farasi aw ad-dam, tanpa disebutkan itu meninggalkan sedikit pun kotoran yang ada pada bahagian pemprosesan itu tadi, sehingga memisahkan di antara saim, najis, blood tadi, sehingga terjadinya labanan khalisan, pure milk. Wa tudafu ilaihi fi huwaisalatil laban madatu sukaril laban allati taj'aluhu sa'igan lisyaribin, sehingga adanya di situ laktos, lemak, dan dia lazat untuk menjadi minuman. Dia bukan saja untuk keperluan kepada disebut zuriat di sini, iaitu anak-anak pada binatang ternakan itu tadi, tapi juga untuk keperluan manusia sendiri. Kerana manusia dia tidak minum daripada susu manusia semata-mata. Yalah, baby dia minum, of course lah, kan. Tapi
Bagi kita orang dewasa ni, mana sumber susu kita? Inilah binatang ternakan ni tadi. Baik. Hadhihi al-asrar kanat mahjubatun 'anil bashar. Iaitu rahsia ini tadi dahulunya dia tersembunyi daripada pengetahuan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam bentuk ayat ini tadi untuk manusia membuat kajian, untuk manusia merenungkannya. Sebab itu Allah gunakan perkataan la'ibrah. Yang kita sebut la'ibrah ni tadi iaitu ada lesson. So when we talk about lesson, ialah something yang kita mesti buat kajian. Macam kemarin saya diminta untuk buat kajian lanjutan tentang Syiah tu. Baik, saya ucap terima kasih dengan cadangan itu, dan insya-Allah saya buat kajian lanjutan berkenaan dengannya. Itu juga tentang perkara ini, bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ibrah, lesson ni tadi, so everybody has to do research berkenaan dengan ni tadi. Baik. إلا بعد رحلة طويلة من التجارب والبحوث العلمية التي استغرقت قرونا واستعملت فيها أجهزة صنعت لأول مرة على أيدي الباحثين لم يكن لها وجود عند البشر قبل ذلك. Maknanya kesimpulan dari segi mukjizatnya ketika ayat ini diturunkan, para sahabat atau di kalangan manusia yang ada pada ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah insan yang hadar, yang memiliki tamadun semacam mana kita. Mereka berpakaian menutup aurat seperti kita. Mereka tahu selepas datangnya Islam, selepas datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam, peraturan, adab dan akhlaknya. Tapi dari segi kemampuan teknologi, kita lebih tangtu, dia kata, lebih dari sudut itu kemampuan teknologi ini tadi. So then dengan penemuan-penemuan yang berjaya dilakukan oleh manusia, sebenarnya ini mukjizat, iaitu yang melemahkan ego manusia daripada menafikan. Manusia ni di ego, dia tak mau terima. Tapi bila dia jumpa sesuatu, sebenarnya dia menunjukkan di situ mukjizat. Maksudnya apa? Kalau kita sebutkan mukjizat itu artinya melemahkan ego manusia, so that you cannot deny that this is the miracle of God, of Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Faman 'allama Muhammadan, and then secondly, siapa yang mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Who tell this? Who told this to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang tak mau mengaku bahawa Muhammad itu adalah rasul yang diutus oleh Allah, dia senang je. Kalau dia tak terima, dia berpegang pada apa yang walaupun ni selalu disebutkan, dia nak pegang pada apa? Injil, pada Taurat, Old Testament, New Testament. Dia senang je kalau kita nak ajak orang-orang ni berbincang, please bring us yang dikatakan sebagai Injil dan apa juga yang dikatakan sebagai Taurat. Kita tak nak tu Bible, Good News Bible, Old Testament, New Testament. Itu orang putih, bahasa Inggeris. Kita nak yang pure tu. Macam kita kata bila kita baca Al-Quran, kita tak baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. We cannot. Bukan saja dalam solat. Bahkan kalau we talk about tadarus Al-Quran, apa kita ambil? Mushaf Al-Quran, Rasam Asmani. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Kita tak baca terjemahan. Kalau baca terjemahan, kita tak dapatlah pahala macam yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf dapat satu kebaikan yang digandakan jadi 10. Tapi when we talk about Al-Quran, Al-Quran yang dalam bahasa Arab tu lah. So, kalau orang yang argue apa yang dibawa oleh Muhammad, not believe in what brought to us by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam seperti contoh inilah, contoh berkenaan dengan fakta ilmiah tentang proses terjadinya susu ni tadi. Then we ask,
Siapa yang ajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu fakta ilmiah yang not even boleh diterangkan oleh para sahabat? Kalau kita kata Muhammad ni dia tak tahu membaca, tak tahu menulis, dia buta huruf. Baik para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka boleh menulis, mereka boleh membaca, mereka ada kemampuan untuk itu, pun mereka tak mampu menerangkan. Kenapa? Kerana kekurangan dari segi peralatan yang boleh membantu mereka semacam mana peralatan yang kita ada sekarang ini. Jadi inilah evidence bahawa yang mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah Azza wa Jalla, the only one, iaitu qul huwallahu ahad. Yang kemudiannya bila mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara ini pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuktikan bahawa Muhammad itu walaupun kita tidak tengok wajahnya sekarang ini, tapi kita yakin itulah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini penutup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 166, bila mana Allah berfirman, lakinillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Surah An-Nisa ayat 166. Akan tetapi wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersaksi bahawa apa yang telah diturunkan, dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, anzalahu bi'ilmi, turunnya dengan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu macam dalam ayat ni tadi berkenaan dengan milk from among slime and blood ni tadi, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia tapi dari Allah. Manusia mengkaji, buat research, buat pemerhatian, and then come to the understanding. Tapi ilmu ini tadi datang daripada siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yashhadun, dan malaikat senantiasa bersaksi bahawa ilmu Muhammad itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah itu menjadi saksi atas apa yang diturunkannya menerusi Al-Quranul Karim kepada insan yang bernama Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian dahulu dari saya untuk tatapan kita bersama. Saya ada print ni, lebih satu je lah, iaitu boleh buat. Saya tak sempat bincangkan berkenaan dengan fakta-fakta ni tadi, historical chronology of scientific discoveries dan sebagainya. Boleh tengok website dia www.quranscience.com berkenaan dengan animal. Tajuk dia Milk from Among Slime and Blood by Profesor Sheikh Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani. Begitu. Kalau mungkin ada masalah nak dapatkan kitab dia ni, Bayinatul Rasul, so boleh tengoklah tadi beberapa some of his work dalam laman yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan hasil usaha yang sederhana ini tadi semakin mendekatkan kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin memberikan kekuatan pada kita untuk spread the understanding to our friends among Muslim and also non-Muslim. Dan jangan lupa kita ada tanggungjawab untuk membantu saudara-saudari kita Kerinci misalnya. Kalau mungkin siapa yang belum kesempatan, bolehlah hari ni hari Minggu, jom kita pakat-pakat tengok nasib sahabat saudara-saudari kita di Kerinci. Dan begitu juga kita doakan saudara-saudari kita muslimin muslimat yang masih lagi menghadapi dilema penindasan, kezaliman di Mesir, Syria, Palestin dan di tempat-tempat lain. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al Qur'anal Karima rabi'a qulubina وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى
اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في مصر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mohon ampunan maaf kalau ada terlanjur perkataan. Qulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.